Isra' wal Mi'raj. Jumhur ulama. Di sana tuan-tuan ada sebahagian ulama yang mengatakan berlaku di bulan yang lain, tahun yang lain. Jumhur, majoriti ulama mengatakan bahawa peristiwa Isra' wal Mi'raj berlaku tuan-tuan dalam bulan Rajab tahun yang ke-10 kenabian. Setelah daripada wafatnya Sayyidatina Khadijah dan setelah daripada wafatnya Abu Talib, bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tuan-tuan saya nak bahas nak kupas panjang lebar tentang Isra' wal Mi'raj ni. Tengok di papan kenyataan belakang tuan-tuan ada juga yang ada yang akan adakan ceramah seperti Isra' wal Mi'raj. Lepas dulu ni malam besok tuan-tuan. Cuma malam ni saya nak ambil dua poin yang penting daripada ayat yang terdapat dalam surah Isra' ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini kita wajib beriman dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Allah Ta'ala sendiri yang telah menegaskan, Allah Ta'ala sendiri yang telah menyebut bagaimana Allah, maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Daripada mana tuan-tuan? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Yang masjidil aqsa itu terletak di bumi Palestin. Allah Ta'ala beri keberkatan di sekelilingnya. Yang juga nampak tuan-tuan berlakunya Isra' wal Mi'raj linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda ayat-ayat kebesaran keagungan kami, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama yang saya ambil tuan-tuan tentang disebut dalam ayat ini dua tempat suci umat Islam. Dua tempat suci disebut juga dengan dalam istilah yang lain dua tanah haram. Dalam Islam tuan-tuan, kita sebagai umat Islam tuan-tuan, di sana ada tiga kota suci, tiga tempat suci umat Islam yang disebut dengan tanah haram. Pertama yang tuan-tuan, iaitulah di bumi Makkah, Masjidil Haram, dan di dalamnya tuan-tuan terletak Kaabah yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masjidil Haram di bumi Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua tuan-tuan, iaitulah Masjid Nabawi yang terletak di Madinah Al-Munawwarah, tempat hijrah Nabi. Yang ketiga tuan-tuan, Masjidil Aqsa yang terletak di bumi Palestin, Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa ini adalah merupakan tempat suci umat Islam. Ini tiga tempat. Dalam ayat ini tuan-tuan disebut dua. Jadi yang pertama yang Masjidil Haram di Mekah tuan-tuan, yang keduanya disebut Masjidil Aqsa. Nabi diperjalankan oleh Allah, dibawa daripada Masjidil Haram dengan menaiki burak tuan-tuan dan singgah transit di Masjidil Aqsa di bumi Palestin. Baru diangkat naik ke langit, baru di-mi'rajkan. Isra' ni hanya perjalanan daripada Mekah, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di-mi'rajkan, diangkat naik ke langit. Naik langit yang pertama, sampai dengan yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Dibawa naik langit yang kedua, jumpa dengan Nabi Yahya. Bawa naik ke langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf. Naik langit yang keempat, jumpa dengan Nabi Idris. Akhirnya sampai lagi yang tujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, berpisahnya Jibril, dan akhirnya kami bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia Allah Taala. Coba tuan-tuan, disebut dua tempat. Walaupun semasa berlakunya peristiwa Isra' tahun yang ke-10 kenabian, dua kota ni tuan-tuan, dua tempat suci ini, dua masjid ini masih lagi belum dikuasai oleh umat Islam. Masih belum lagi dikuasai oleh umat Islam. Masjidil Haram tuan-tuan masih dipegang, masih dijaga oleh pemimpin Quraisy yang menentang dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Masjidil Haram ketika mana berlakunya peristiwa Isra' tuan-tuan masih lagi dipenuhi dengan berhala-berhala yang diletak oleh orang-orang Arab Quraisy, oleh penduduk Mekah. Letak di sekeliling Kaabah ni tuan-tuan berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka puja. Tak cukup dengan letak di sekeliling Kaabah, letak dalam Masjidil Haram tuan-tuan, gantung sebagainya di kelambu Kaabah. Tak cukup lagi tuan-tuan, bubuh dalam Kaabah, dalam binaan Kaabah itu sendiri. Sehingga bila Nabi masuk membuka kota Mekah, ketika mana Nabi para sahabat meruntuhkan, menghancurkan kesemua, memusnahkan kesemua berhala-berhala, disebut dalam kitab tarikh lebih daripada 370 berhala yang terdapat dalam Masjidil Haram, yang terdapat di sekeliling Kaabah Al-Musharrafah. Mereka bukan mentauhidkan Allah, bahkan mereka syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa berlaku peristiwa Isra' tuan-tuan, Makkah juga Madinah tuan-tuan, bahkan Palestin
masih belum dikuasai oleh umat Islam. Masih belum dikuasai. Nabi tak mampu nak ambil alih kerajaan Mekah masa itu, tuan-tuan. Bahkan dakwah Nabi pun mendapat tentangan yang hebat. Apatah lagi selepas daripada wafatnya Pak Abu Talib. Abu Talib ada, tuan-tuan, pemimpin Quraisy tak berani nak bertindak biadab, nak bertindak kasar dengan Rasulullah. Mereka masih menghormati, mereka takut dengan Abu Talib, masih menghormati Abu Talib, mereka tak berani nak bertindak. Tapi bila wafatnya Abu Talib, tuan-tuan, makin berani, makin biadab tindakan yang dibuat, yang dilakukan oleh pemimpin Quraisy terhadap Nabi SAW. Mereka pernah ketika, tuan-tuan, Nabi sembahyang, kan, bila Nabi sujud, diambil apa dia, najis unta, perut unta, diletak di atas belakang Rasulullah. Nabi tak baru Nabi tak angkat kepala dia, sehingga datangnya Fatimah, anak perempuan dia, mengambil najis tersebut, bersihkan daripada di atas belakang Nabi. Barulah Nabi angkat, baru Nabi bangun. Dan Nabi kata, aku tak pernah mengalami situasi demikian semasa hidupnya setelah Abu Talib. Bila Nabi mendapat tekanan yang hebat, tuan-tuan, daripada pemimpin Quraisy, Nabi merasakan seolah-olah bumi Mekah ini terlalu sempit untuk Islam. Tak ada ruang untuk Islam. Tidak ada ruang. Lepas tu selepas daripada Nabi menyampaikan, coba menyampaikan dakwah di kota Mekah, mendapat tentangan yang hebat. Lepas Pak Saudara yang meninggal, Nabi ambil pula tindakan untuk, Nabi ambil pendekatan untuk menyampaikan dakwah di luar kota Mekah, pergi ke Taif. Sanggup berjalan kaki, mentasi padang pasir, tuan-tuan, keluar daripada bumi Mekah pergi ke Taif, berjalan kaki dengan hanya ditemani oleh anak angkatnya Zaid bin Harithah. Sampai di Taif, kemukakan Islam, ajak pemimpin Taif yang beriman. Nabi mengharapkan semoga mereka beriman, boleh membela, boleh tolong Nabi. Apa yang diharap lain yang didapat. Apabila tuan-tuan pemimpin Taif juga, sama macam pemimpin Quraisy, mereka menolak dakwah Islam yang dikemukakan oleh Nabi. Bahkan mereka menghina Nabi. Tak cukup dengan mereka hina Nabi, ketika mana Nabi nak keluar daripada kota Taif, di sana, tuan-tuan, di kalangan kanak-kanak, hamba-hamba mereka sudah dialam berbaring, tuan-tuan. Kalau terbatu ke arah jasad mulia Nabi SAW, sakit pada Nabi, darah kaki Nabi, merintis dayungnya Nabi di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah pada malam itu. Maka Allah SWT nak mengembirakan Rasulullah ni berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj, dibawa di perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini dua kota suci umat Islam. Saya sebut tadi masa berlakunya peristiwa Isra tahun yang 10 kenabian, Mekah belum dikuasai oleh Islam, Palestin juga belum dikuasai oleh Islam. Tapi Nabi yakin, tuan-tuan, bahawa suatu hari nanti agama Allah Ta'ala ni, Islam yang Allah redha ni, pasti akan diberi kemenangan oleh Allah, pasti akan tersebar. Nabi yakin. Setelah Nabi melihat ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran, keagungan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diperlihatkan kepada Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab itu, tuan-tuan, Nabi terus berusaha, Nabi terus berdakwah. Orang Mekah tak terima dakwah Islam, Nabi sampaikan di luar pula daripada